Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, macam biasa kita nak buat review kaunter-kaunter yang berpotensi yang dijangkakan akan membuat kenaikan. Alright. Okey, tadi saya dah buat dah review separuh jalan tapi dia tak record. Saya punya tu ada masalah software tu lah, nak kena renew bagai. So saya try software lain lah pula. Tengok macam mana. Okey, kaunter yang mungkin terkesan dengan bajet. Okey, bajet hari Jumaat. Masa tu pukul 4 kan. Pukul 4, 5 tu belum ada lagi, mungkin ada insider yang dah tahulah. Kaunter-kaunter mana yang nak bergerak tu untuk bajet. Tapi untuk kita yang retailer macam biasa ni, lambat lah kan, lambat. Mungkin reaksi ni akan berlaku pada hari Isnin, Selasa. Minggu ni lah baru dia react. Kaunter-kaunter macam biasa kita kalau bajet selalunya mesti ada kena-mengena dengan construction. Construction pun dah bergerak. Dia sebelum dah ada ura-ura bajet pun dia dah bergerak lah. Okay. Construction bergerak, dia dah pull back. Okay. Kalau dia nak naik lagi, mana yang belum lagi kau naik. Contoh macam material kan, besi apa semua tu lah yang terlibat, simen, apa-apa saja yang terlibat dengan construction akan bergerak samalah. Okey. Lagi dari segi apa ni, telur dan juga ayam, sebab dah dimansuhkan untuk harga ceiling kan. Tak ada harga ceiling dah lepas ni. Maksudnya kalau harga nak up tak ke mana ke, nak turun ke apa ke, dia dah tak ada tu. Dah ditarik. So kalau katalah peniaga di luar sana pakat-pakat naikkan harga, so demand tu akan tinggi lah. Orang perlukan telur, orang perlukan ayam. Macam mana orang perlukan beras kan. Beras naik harga macam mana pun orang beli juga. Itu sebab itu tahu dalam bursa ada kaunter-kaunter ni, kaunter-kaunter telur dan ayam ni. So perhatikan juga, mungkin ada pergerakan reaksi pada hari Jumaat pun sebenarnya ada dah bergerak jugalah. Lagi tenaga. Tenaga kalau kita tengok kan, banyaklah dia ada projek-projek dia dengan counter yang lain juga, company lain yang ada dalam bursa tu. So boleh tengok-tengokkan jugalah. Okey, macam SCGV contoh, straight pun ada juga. Tapi mungkin counter murah sangat. Tapi jangan kata murah tu dia tak bergerak naik kan. Macam contoh Sendai kat sini, harga dia bukan murah lah, tapi dia naik je. Kenapa dia naik? Sebab ada catalyst yang keluar, kata MOU lah, nak dapat projek dengan Saudi Arabia. So market react. Apa-apa pun katalah catalyst kan, news yang nak keluar tu, kita tetap kena rujuk kepada charter, pada chart. Kalau chart tak cantik, keluar macam mana news tu, susah lah dia nak bergerak. Mungkin dia lagi turun ada lah kan. News keluar, sell on news kan, orang kata news keluar lagi dia jatuh kan. Bagi yang newbie baru masuk pasaran saham, mungkin ingat news bagus-bagus keluar, petanda market untuk counter tu nak bergerak laju naik ke atas. Tapi tak, sebaliknya bila ada news keluar dia jatuh. So kena tengok juga charter tu macam mana, price action tu macam mana, harga bergerak macam mana. Adakah nampak tanda-tanda harga tu nak naik ke atas kan? Macam reversal up contoh. Lagi breakout, pending breakout, dia sampai harga tu dia turun balik, dia pergi test balik harga tu beberapa kali. Mungkin bila ada catalyst yang datang, dia mulalah breakout, spike dan naik laju. Dia perlukan bantuan catalyst. Maksudnya kalau ada TA tu technical analysis lah, based on chart, plus ada news ke apa-apa rumours yang mengatakan counter ni berdapat projek ke apa ke, macam bajet ke, dia naik lah. Macam tu. Contoh lagi, counter-counter yang terlibat dengan minyak, minyak dan juga emas lah. Sebab perang, kita ambil kesempatan, kita doakan untuk saudara kita di Palestin. Kejam Israel tu, dia nak ambil kesempatan, kalau boleh dia memang nak musnahkan semuanya. Palestin tu kalau boleh sampai tak ada langsung orang Islam lah, sampai tak ada langsung lah, macam apa orang kata, ethnic cleansing yang macam mana berlaku kat Spain. Tiba-tiba nak masuk cerita lain kan, tak ada lah. Dia punya nak conquer Palestin tu, nak jadikan negara Israel.
Macam yang baca baru-baru ni semalam, saya nak cerita pasal saham ke nak cerita pasal perang kan. Tapi kita Islam, kita tahu kekuatan kita. Allah ada bersama kita. Macam mana jahat orang tu nak buat apa pun dekat kita, Allah ada. Dia hebat lah macam mana pun. Kalau Allah kata tak boleh, tak boleh juga. Macam mana dia nak kuasai Palestin tu, nak macam mana pun, kalau Allah tak bagi, tak akan dapat. So kita ada, walaupun kita tak dapat nak bantu pergi perang kat sana kan, kita apa yang kita mampu buat, doa lah. Doa, sedekah, apa saja bantuan kita boleh buat, kita apa dengan semangat pun, dengan sebagai semangat kan, save Palestin apa semua tu, kita cubalah buat benda tu sebagai trending ke, biar bagi dunia ni tahu bahawa kita ni bersatu, Islam bersatu. Kita tak nak kita punya saudara dibuli lah. Macam tu, bukan dibuli dah tu, teruk benar dah. Okay. Saya nak cerita pasal perang lah. Perang minyak dengan gold ada kaitan lah. Selalunya dia bergerak naik lah. Selalu macam tu. Tapi tak pasti Palestin ni macam mana. Adakah sama macam mula-mula Rusia berperang dengan Ukraine kan? Kan minyak naik kan, gold naik kan. So adakah sama ataupun tak ada efek sangat? Yang pasti kan minyak memang diurau-uraukan tahun depan naik macam tu. So siapa yang belum ada counter minyak, stok minyak ni dalam dia punya portfolio, boleh lah cuba-cuba beli counter yang memang uptrend, solid uptrend. Kita tengok monthly uptrend, weekly uptrend, daily uptrend ataupun yang sedang reversal up, silalah beli. Kalau ada duit silalah beli. Kalau tak boleh beli banyak, beli sikit, simpan. Simpan, ride the trend lah. Ride the trend tu maksudnya selagi dia positif uptrend, beli dan hold. Tak perlu jual lah. Kalau boleh macam tu. Kalau ada tak teknik yang terror, boleh masuk keluar, silakan lah. Cuma nak katanya tahun 2024 insyaAllah harga minyak naik. So InsyaAllah tu dari segi kita nak dapat duit dari segi saham lah. Dekat luar ni, of course lah kita tak nak harga minyak, kita nak isi minyak tu mahal, kita tak nak lah. Tapi dekat bursa, kita yang beli counter tu, mestilah kita nak counter yang kita beli tu makin harga naik supaya kita untung, betul tak? InsyaAllah maksud saya tu. InsyaAllah kita nak kata gembira dari segi kenaikan harga. Contoh macam berlakunya COVID, counter banyak naik dan counter dari segi sektor kesihatan, healthcare naik. So siapa yang beli mestilah dia nak dia punya counter tu naik, betul tak? InsyaAllah naik, InsyaAllah positively naik. Tapi dari segi reaksi di luar kehidupan kita ni, dengan penyakit, orang mati apa semua, mestilah kita tak nak. Macam perang minyak gold, katalah siapa yang beli minyak dengan gold, lepas tu dia mestilah nak counter dia naik, harga naik. Tapi takkanlah kita nak perang rakyat-rakyat Palestin dibuli, dibunuh setiap hari, mati beramai-ramai disebabkan kita nak minyak tu naik. Faham tak? Dia punya tu dari segi dia macam mana, dalam kegembiraan kita tu ada kedukaan orang lain. Saham memang macam tu lah. Sebab kalau kita untung, ada orang lain yang rugi. Memang macam tu. Dia dunia saham tu kita nampak lah sebenarnya emosi syarikat rakyat pula, emosi traders tu lah. Ada yang terkesan sangat-sangat, dia mungkin rugi teruk. Ada yang sangat-sangat gembira sebab dia untung sangat-sangat. Begitulah kehidupan kita. Kehidupan itu adalah keras. Okay, so kita ke counter review. Itulah, tak bercakap banyak jadi macam tu. Okay, ini EV yang dijangkakan akan terkesan. So boleh kaji counter-counter ni. Okay, siapa yang bermodal besar, yang modal kecil pun sebenarnya boleh je beli counter-counter yang harga mahal-mahal ni. Tapi sikit je lah, berapa lot je lah boleh beli kan. Tak ada masalah kan, sebab kadang counter yang harga mahal ni lebih cepat gerak daripada counter yang kedek-kedek harga murah. Cuma macam contoh Tawin dengan MPI, Greatech, Unisem, Broker ni,
siapa lagi gerak laju? Mestilah geng-geng yang ni kan. Betul tak? Selalunya begitulah. Alright, so siapa yang macam modal tak apa nak ni sangat dan dia bukan prefer kaunter yang mahal sangat, kaunter bawah RM1, so tengok je lah kaunter bawah RM1 macam JHM. Macam JHM lah. Yang lain tu saya rasa macam murah-murah sangat. Huh? One and only, oh no, Pestech and JHM, right? Okay. JHM ini adalah dari dari saya minum air jap. Air saham. Air saham ni sebab alang-alang dah buka skrin air saham kan. Sebab dia dah ada terus electrical vehicle, senang lah kita terus klik dan keluar lah JHM. Okay, so boleh tengok trading signal dia. Oh, lemah. Okay, adakah kita tengok dia ni lemah, kita terus kick out dia? Counter ni semua teruk lah, lemah. Macam mana? Apa yang boleh kita tengok? Apa yang kita nampak dekat chart? Ini icon Ashi icon Ashi hijau tu dia dah apa ni, orang kata alamak, purata price tu dia dah puratakan jadi lah satu candle ni. Kalau macam yang real candle sebenarnya Haiken saya dah ke mana? Haiken dia dah ke bawah-bawah lah pula, nak kena delete salah satu ni. Tak apalah. Okay, sebenarnya taklah macam ni candle biasa. Haiken Ashi. Allah, kenapa dia keras? Bila kita nak tunjuk dia keras Okay, contoh Haiken Ashi. Ini adalah candle biasa. So saya pilih Haiken Ashi. Okay, sila tengok di sini sila tengok di sini. Bila saya tekan Haiken Ashi 1, 2, 3, pam. Hijau ke merah? Hijau. Tadi yang real candle hijau ke merah? Sendiri tanya, sini jawab. Merah. Sebab apa? Dia ni dah average kan harga tu. Dia buat satu candle. Dia buat kan, maksudnya overall bila dicampur dia adalah bullish. Macam tu lah dia buat. Kan dia campur. Dia bahagikan, puratakan, jadilah bullish candle. Even sebenarnya adalah selling dan candle tu bearish, tapi Haiken Ashi tu macam kita nak swing lebih mudah lah. Kita tak ada lah terganggu. Kejap merah, kejap hijau, kejap merah, kejap hijau. Jadi dia dah standard, dah siap-siap dah. Kau sebenarnya berat ke bullish ke berat ke bearish? Berat ke bullish. Gitu. Ini counter Chenggil Medical. Oh, lupa pula medical pun kena perhatikan juga. Sebab yang virus apa, X tu kan, belumlah lagi sampai ke sini. Tapi hari tu COVID tu 2019 tu kita dengar jauh-jauh sayur-sayur kan. Lepas tu mari seorang dua kan, sebab kapal tu kan, masuk seorang dua. Okay, macam apa sekali ambil kau. Macam mana pandemik tu jadi. So jangan buat main. Mungkin juga medical perlu diperhatikan untuk tahun 2024. Hopefully tak seteruk COVID yang hopefully tak ada jadi macam tu. Tapi kalau jadi macam tu, kita tahulah counter-counter yang kita nak tengok, counter healthcare lah, yang terlibat dengan medical. Okay, macam yang company yang apa ni, glove semua tu mestilah ada seronok kan. Yang kita ni tiada kebebasan nak keluar apa semua tu, dengan kematian apa semua tu, nak seronok ke? So pada dari segi nak berdoakan counter tu naik tak naik, itu kan kena fikir juga efek kepada keadaan sekeliling dan kita sendiri, keluarga kita sendiri, orang juga. Dalam kegembiraan kita tu ada kesakitan daripada benda lain. Allah, siapa pula? Okay, okay, saya nak cerita pasal JHM tadi. JHM ni reversal lah.
Reversal sedang berlaku lah. Tengok dia very bearish, dia dah boleh bearish. Apa berlaku kalau dah ada candle Heikin-Ashi hijau? Naik lah selalunya. Betul tak? At least 2 candle Heikin-Ashi hijau. Walaupun kat sini 1 2 hijau dia turun, next dia naik. Ada peluang tak dia naik sampai kita dapat TP? TP. Okay, cakap pasal TP ni, take profit tu. Take profit tu bila untung ambil lah. Take profit, take keuntungan. Siapa suruh jual bila rugi? Masa untung tak nak jual, siapa suruh? Kebanyakan orang nak untung besar, nak untung banyak persen, tapi dia tak kaji dengan menyeluruh. Overall counter tak uptrend ke tak uptrend ke. Kalau counter tu baru saja nak start, contoh macam ni, kalau kita boleh menanggung risiko kerugian dekat contoh kerugian kita sanggup tangguh kat 750. Kalau kita sanggup, dia turun ke sampai sini kita tak cuak, silakan. Boleh je nak ride counter tu sampai bila-bila pun, sampai 10, 20, 30%, 50%, 100%. Okay. Tapi kalau kita ni tak boleh nak menanggung jantung naik turun tu, dah dapat 5%, ambil lah. Kadang-kadang sehari boleh dapat 10%, kadang-kadang seminggu dapat 10%. Kenapa tak ambil? Nak tunggu sampai berapa? Dah lah kita tak hati nak baca chart. Lepas tu kita nak bagi teknik harapan yang dia naik lagi. So ambil je lah berapa yang kita dapat tu. Contoh candle ni, kalau kita dah beli bullish sebab sini, next day dia naik lagi, ambil je lah. Okay. Tapi selalunya dia, kita tengok lah reaksi dia berapa ni kan. Dia naik berapa candle. Kurang-kurang masa downtrend ni nak start dia punya ABC lah. Dia buat kenaikan. Setiap penurunan pun ada kenaikan, setiap kenaikan pun ada penurunan dia turun, dia nak naik pun dia ada 1, 2, 3, 4 candle kat dia naik. Kalau kata ni 1, 2, 3, 4, mungkin esok dia naik lagi. Ni ada dia punya Tenken dengan Kenju ni. Ini Ichimoku. Okay. Biru kena cross up yang merah lah untuk dia bullish. Satu kita tahu kat sini akan jadi dia punya resistance. So kurang-kurang dia pergi ke mana? 790 lah, sebab dia resistance tu selalu dia akan pergilah. Dia akan pergi ke harga resistance tu. Lepas tak lepas baru dia turun balik. Kalau cerita lepas dia naik lagi harga tinggi. Yang kalau dia kat bawah dia akan pergi cari resistance. Selalunya macam tu. Okay. Dah nampak ada reverse up. Candle ni candle pula MACD ni dah start nak cross up. Stocks dah memang cross up dah lah. So apa? Positif lah. Dan counter ni pun terlibat dengan electrical vehicle, EV kita. Begitulah, ini downtrend line, tarik. Dia break up downtrend line, masuk. Ataupun dia break up downtrend line, biar dulu dia turun balik baru masuk, terpulang. Itu teknik pullback. Teknik break up terus nak beli pun boleh. Teknik nak tunggu dia break up, dia patah balik ke harga dia punya break up first tu, baru masuk pun boleh. Contoh kita akan tunjuk dia ni gak. Kita buat semula candle biasa. Saya nak yang obvious, nampak dia breakout. Okay, sinilah. This one dia punya, okay, sebelum ni dia nak naik sampai sini tak lepas, so ada resistance kat sini. Contoh alright. Dan akhirnya dia breakout. So adakah kita nak jadi terus beli? Bila breakout beli je lah. Buy on breakout, betul-betul buy on breakout, beli. Sebab takut terlepas kan. Mana tahu macam EG, dia breakout pam naik. Pasal tak awal tahun ni kan EG gila naik tu. Ada dia nak pullback. Dia punya pullback tak tahulah berkurun, nak kena tunggu patah balik pula. Terpulang. Ada orang suka breakout. So kita punya support adalah tempat dia breakout bawah tu lah. Kalau dia patah balik, dia bocor pula, kena keluar. Dia punya tempat support tu dekat sangat. Dan risiko tu macam nyawa kita kat situ. Kalau orang yang beli
pullback, dia punya risiko kurang sebab situ dah tempat support yang kita dah tahu. Kalau kata breakout, tak tahu dia nak pergi resistance sampai ke mana lagi, nak patah bila ke, dia breakout tipu ke, tak tahu lagi. Kalau pullback, normally memang naik lah ke arah kenaikan lah. Okay, kalau support dia elok, dia down macam ni dia patah balik. So ni buy on pullback. Dia turun, lepas tu dia gedang-gedang kat situ, nak masuk terus boleh, nak tunggu dia first breakout sideways dia ni, kat sini pun nak beli, suka hati boleh juga. Buy on breakout terus beli kat sini. Okay, support area sini, dia tak bocor kat sini. Jangan ambil satu bit lah. Jangan ambil satu bit Support kita, untuk support kita kat sini 375. Lepas tu 370 dia turun, kita keluar. Agak-agak lah weh. Agak-agak lah. Kalau satu bit asyik kena ambil lah kita. Bila masa nak untung asyik kena keluar je. Tak ada nak sempat lagi kita dah keluar. Kadang-kadang dia memang test 2-3 bit macam tu. 3 bit okey lah. Kalau 3 bit tu okey lah, kita cabut. Kalau satu bit baru turun daripada harga kita EP kan, 50 sen beli, turun 495, cabut. Ayo. Lepas tu dia naik sampai 60 sen. Padam ke? Agak-agak lah. Bit tu agak-agak risiko, kita boleh tanggung lah. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu kecil sangat. Kalau kata intraday, one to one. Kalau 3 bit kita nak untung, 3 bit lah. Kalau dia jatuh 3 bit, kita kena cabut lah. Contoh, tak semestinya mesti 3 bit jatuh mesti keluar. Tak, suka hati hang lah nak keluar berapa bit pun. Okey, cumanya kata selalunya risiko adalah 1/1. Nak untung 1000 kena tanggung risiko 1000. Macam tu lah kalau untuk intraday. Tapi kalau untuk swing, risiko 1000, keuntungan mungkin 10,000. Faham tak? Kan risiko nampak macam besar, tapi keuntungan lagi besar. Swing lah, swing. Contoh kita punya support kat sini, lepas tu dia turun sini, risiko berapa kita tengok sikit berapa persen dia turun. Contohlah beli-beli area sini kat sini ke. Lepas tu kita punya support kat sini, support dekat 345. Kita beli, katalah kita beli candle ni hijau, hati ni hijau, maka candle merah kita pun beli kat sini. Kita beli dekat harga 365 ke 370 kan. Tak semestinya kita sharp entry 365 pam masuk. Tiada benar. Kalau ada rezeki betul-betul sharp entry, exactly kita masuk dan dia tersebar, very good. Tapi selalunya ada berapa lah harga yang kita agak nak masuk tu. Mungkin 365, 370 pun okey, 375 pun okey masuk kan. Contoh. So kita punya risiko risiko okey. Area sini kan, risiko sampai ke bawah tu tang. Risiko kita adalah dalam 5-6%. Okey, keuntungan yang kita nak adalah 2 kali ganda. So, keuntungan yang kita nak swing adalah at least 1/2 lah. Risiko 1, reward 2. So, 6 kali 2 lah. 12%. Kita tang 12%. Okay, you get 12%. Tapi you punya risk 6%. Macam tu lah. So kalau orang yang swing, tak kalau dia tunggu sini, nervous, cut loss buang. Azan dah. Tak lah kan. Nak ceritanya bila tu, alamak, nak kena pending sambung semula ke? Kita bagi laluan kepada azan. Okay, sambil-sambil tu sila tengok counter-counter saham. Ini adalah short term, super short term. Dalam seminggu 2 ni counter-counter ni sila perhatikan. Kita slowkan suara lah. Ni saya sebab tengah azan. Okay, lagi sekali. Study. Ni ayam. Tak semestinya ayam naik hari tu. Ni apa? Gold. Ni budak ni dalam kajian kita dah naik dah pun. Dia ada gap kat atas. Alright. Ini counter BTST. So ada peluang pagi-pagi dia naik sikit lagi. Ting.
ting 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 ting. Okay, alright. Alamak, kenapa tak ada? Kenapa dengan dia ni? Sepak. Alamak, counter saya semua keras-keras ni. Keras kejong dah, kenapa? Itek. Okay, apa yang anda nampak dekat itek ni? Sila beritahu saya. Minta maaf hari ni cuaca merubah. Okay, azan dah habis. Kita boleh sambung balik kejap. Okay. Tadi saya kata-kata yang dalam Aisyah tu sila kaji hard short term tu. Yang skrinnya GPS tu tak tahulah kejong apa pula. Tak nak keluar pula. Saya tak tahu saya ada masalah dengan saya punya laptop hari ni. Tak bagi kerjasama. Nak record tak boleh. Itu saya bebel tu. Okay. Right. So yang ni yang kita nampak. Kata ni overall sedang buat apa? Short term uptrend. Okay. Short term pun tak short term sangat lah. Daripada Ogos kan. So 2 bulan ni dia Ogos. Okay lah. Ogos, September, Oktober. Okay, dalam 2 bulan ni dia uptrend lah. Overall dia uptrend. Tapi dalam seminggu 2 tu dah downtrend sekejap. Sideway. Okay. Ni kan. Kalau kita tengok seminggu keadaan seminggu ni. Katalah ini adalah minggu kita. Downtrend. Dari segi mingguan. Tapi bulanan uptrend. Faham tak? So kalau kata yang downtrend mingguan, bulanan dari segi bulanan dia uptrend, counter tu okey untuk swing lah. Dia turun tu sekejap untuk pullback lah. Gitu. Okay, kalau siapa yang nak swing dia tak kisah sangat lah. Siapa yang nak short term 2-3 hari seminggu, sakit jantung, seminggu turun gedang-gedang sakit jantung. Terutama yang intraday dengan buy today, sell tomorrow, tak sell. Buy today tak tahu bila tahu nak jual itu masalah lah. Kena tengok overall trend. Kalau overall trend dia menunjukkan dia counter tengah uptrend, janganlah risau sangat. Kita tak melawan trend. Trend kita menaik. Cuma dalam time frame kecil dia menurun. Tak apa. Major trend tu bullish trend. Okay. Dalam 2 bulan ni dia uptrend. Dia sedang menyentuh dia punya apa ni kata uptrend line ni. Channel uptrend tu dia sentuh bahagian bawah dia. Begitu. Bila sampai kat bawah ni dia melantung balik. Melantung balik kenapa tak lepas-lepas? Sebab ada resistance. Ada halangan dia kat area sini tak bagi dia lepas. So andai kata dia lepas, dia pergi naik tak? Mestilah naik. Kalau dah lepas halangan tak kecabut lagi. Cabut lagi lah kalau dia naik. Melainkan dia baru je nak lepas kena tarik balik turun. Itu fake breakout lah. This one is fake breakout Sila perhatikan. Fake breakout 1. Acah-acah nak breakout tidak berjaya, jatuh balik. Sila perhatikan. Fake breakout 2. Acah-acah nak lepas, jatuh keesok harinya. Hari yang sama dia cuba untuk naik breakout lagi, tapi jatuh. Fake tak. Fake lah. Tak lepas. Tak lepas. This one try to breakout. Lepas tak? Belum lepas. What if dia lepas? Sebab dah berapa kali dia test kat sini. Dan dia major. Bukanlah major yang semajor-majornya, tapi dalam 2 bulan ni dia tengah uptrend. Okay. Dia tengah uptrend. So kalau dia breakout sini, dia naik lah gitu. Kat sini, area sini, ada apa kat tepi kiri dia? Oh, something happen over here. Apa yang berlaku dekat sini? Kenapa kita nak stop dekat sini? Tengok di sebelah kirinya. Apa yang berlaku? Di sebelah kirinya, ini adalah candle buyer. Ini adalah candle buyer. Maksudnya pembeli menguasai penjual. Penjual tak berjaya. Penjual kena bully masa candlenya ni. This one also. Tiba-tiba
Tiba-tiba seller mai kat sini sentuh. Ni geng buaya, ini lubuk buaya, lubuk buaya. Lubuk buaya. Dia sentuh, dia acah-acah kat sini. Ini buaya yang kuat kat sini. Alamak, kalah. Buaya kat sini kalah tungging lah. Kalah tungging, dah langgang, dah jatuh dah. Dan bocor lah. Bocor lah, jatuh lah. Dekat sini. Maka dekat situ, kita tarik lah. Kat mana harganya? Situlah. So, bila harga naik, dia pergi sini, dia akan test kat sini lah. Boleh TP dululah. Kalau dah naik kat sini, dia akan cuba cari tak? Of course, dia akan cari. Okay, confident sangat. Okay, tidak. Nanti kan dia semua bakat masuk, sekali tak pergi cari pula. Selalunya begitulah tindakannya. Dia akan pergi cari resisten dia yang sebelum. Penyebab-penyebab jatuh naik tu dia pergi sentuh tempat area tu. Faham ke tidak? Sini contoh. Sebelum ni dia naik sampai sini, dia jatuh. Adakah sini dia tak naik pergi sentuh situ? Naik kan? Bila dia naik, dia pandai pula pergi cari kat sini. Kenapa dia naik? Sebab di hari tu sebelum ni dia dah pergi naik sini. Dah ada test, tak percaya. Gitu. Ni tempatnya area sebelum ni, konon-kononnya acah-acahnya buaya dah menguasai lah. Kedebak buaya ni beli, tapi bocor kat sini. So tempat area-area kritikal tu kena diperhatikan. Sebab lah ni dia pergi uji balik. Bila dia pergi balik uji tu, orang yang nak beli cepat-cepat nak kaya tu, yang tak sabar tu, yang nak setakat sini dan sini, takkan untung. You boleh tumpang sekejap, getang sampai dekat sini, you TP dulu. And then when they break out, okay, when they break out, buy back you punya share tu, yang you dah jual tu, beli balik, jual kat sini pula. Dan seterusnya lah. Faham dia dah lama tak review macam ni lah. Macam nak review tak ada review. Kena rajin sangat saya pun nak review ni. Tapi kalau sebab kejong kat YouTube tu tak bercakap apa, kesian lah kan. Apa nak jadi? Ada orang nak subscribe, tunggu je. Apa benda dia ni buat channel tapi tak ada video. So kenalah buat juga. Kesian kat situ. Ada effort yang diletakkan situ. Komitmen kena letak lah juga. Effort yang sebelum tu jadi sia-sia je lah. Tiba-tiba dia kejong, channel tu menjadi channel Syidah kejong. So tak boleh lah. Kena jadi Syidah Sam. So kena cakap pasal Sam jugalah. Okay, so silalah dengar saya punya bebelang ini. Area-area yang penting dia sentuh, tak lepas ke, ataupun dia sentuh kat situ dia tak jatuh ke, tanda lah. Tempat-tempat tu yang mungkin diuji semula. Understood? Tempat ni diuji tak jatuh, tanda lah. Mungkin dia nanti dia turun, dia papak kat sini lah. Tak adalah gelap-gelap jatuh. Ada support kan. Kecuali dia ada bocor, barulah keluar. Selagi tak bocor, nak keluar buat apa? Sia-sia je. Pang main sini, bung terbang. Itu cerita orang yang swing, mungkin dia tak apa kisah. Tapi orang yang berada kat sini 1, 2, 3 beat, kalau tengok kat ticker chart yang 1 minit je bergerak dah ke mana-mana arah tu, tak ke hilang keruan. Dia ni share charter apa ni? Tengok duk turun je harga. Of course you tengok 1 minit, of course lah macam-macam hal. Satu candle ni sehari ada berapa minit kan? Daripada pukul 9 sampai pukul 5 tu ada berapa minit. Of course bergerak dia kecang-kecang tu ke bawah naik atas. Okay, tapi kita tengok overall dia sebenarnya buat apa. Kalau dia boleh, dia sedang keadaan buyer tu mengatasi lagi. Kenapa takut? Kenapa nak takut untuk stay? Betul tak? Sekarang buyer lah menguasai buat masa ni. Untuk sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ni. Minggu lepas buyer mengatasi seller. Seller ada merah-merah ke? Ada kat sini. Tapi buyer mengatasi lagi lah. So katalah buyer tak, aku nak untung lebih. Aku tengah berkuasa, aku nak lebih lagi. So menang lah sampai kat sini ke. Alright. Begitulah cerita kisahnya. Dia satu mangkuk ayun yang besar tau. Sekiranya anda perhatikan, kita tarik sini sampai sini, itu adalah neckline dia. Tarik, kecang-kecang, gemuk lah dia. Pergerakan dia sini. Siapa yang terror elok wave ke benda-benda, dia tahulah Zam-Zam ABC apa benda lagi. Apa benda-benda ni lah. Ya. Flat pattern ke benda, zigzag ke benda-benda ni, saya pun tak tahulah. Saya pun dah lupa pula. Nak kena buka buku. Takat 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Okay, fine. Saya rasa semua orang tahu.
Tapi dalam ABC pun ada juga cekadak-cekadak dia. Bila dah break up yang highest kat sini boleh jadi wave 1. Kalau tak break up hang jadi kat situ ABCD 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 ABCD. Duduklah kat situ duk correction je. Bila kau nak jadi impulse wave naik ke atas 1 2 3 4 5? Sekarang jadi tak? Jadilah kat sini dia break up tak? Sini. Yang dia degil tu. Dah lepas lah. Sekarang dah lepas lah. Janganlah dia mari masuk sini bocor pula. So far dia lepas tau. So kalau dia lepas 1, 2, 3 lah kucing berlari. Kalau wave 3 naik ke turun? Wave 3 naik ke turun? Naik. 1, 3, 5 naik. Alright. 1, 3, 5 naik. Cerita dia. Kalau dia break up sini dia jadi wave 3. Wave 3 kecil. Wave 3 kecil. Sebab kita anggap ni sebagai 1, 2, 3 dan nanti ada 4, 5 lah. Tapi kalau kita tengok daripada besar punya cerita, okey mungkin sini 1, 2, 3 duduk atas sana gunung Kinabalu. 4 kat bawah sini kan. Tapi kita ambil yang sini je, daripada bulan Ogos sampai sini. Daripada bulan Ogos sampai sini, nampak gaya dia buat wave 3 kecil ni lah. 1, 2, 3 nak naik. Okey. Untuk bulanan dari segi 2-3 bulan ni. Bukan dari segi daripada kita kaji daripada ini bah. Ini bila ni? Bukan daripada tahun lepas punya Ogos Ini cerita Ogos tahun ni. Ogos tahun ni dia kecil dia ada. Setiap wave tu, wave yang besar ada minor sub wave dia. Okey. So saya cerita dari segi wave kecil-kecil ni. Wave kecil-kecil. Kalau nak lagi kecil dekat sini pun semua ada wave juga. Lagi kecil zoom sampai 1 saat ke, tetap ada wave dia naik turun tu wave lah. Nak lebih tahu betul shape dia ada type dia kan. Setiap benda kejadian wave tu ada bentuk dia. Itu kena lebih teliti. Buka lah Google ke buku apa semua tu, kaji balik. Okey ini bentuk apa. Ini Pibo kan. Pibo dia ada turun sampai berapa. Tu kena lebih detail. Saya tak apa nak detail dan tak apa nak rajin. Saya buat mana yang senang je. Okay. Yang senang untuk ni. Tapi bagus kalau dapat betul-betul ikut rules elite wave yang betul. Anda akan lebih confident nak trade. Tak ada gelabah punya. Sebab kajian dengan hebatnya. Okay. Kalau kata tak jadi, draw balik kan. Dia punya evaluation dia punya validation, validation point dia macam tu. Tempat-tempat yang kita critical area kat sini. Contoh dia break out, dia akan jadi wave 3. Contoh. Tapi sekiranya dia jatuh, wave 3 tu dah tak jadi, kena draw balik. Contoh, benda tu kita faham, kita boleh buat. Tapi kalau kita tak faham, tak tahu apa benda, ambil yang paling simple yang kita faham. Jangan nak buat complicated wave. Kita tahu sampai setahun tak trade. Tu study wave. Lepas tu dah terlepas peluang. Okay. Tapi siapa yang study elite way dan berjaya dengan jayanya, teruskan. Bagus. Memang bagus. Siapa rajin, lagilah bagus. Semua benda dia boleh belajar. Okay. So ni ada counter ni ada peluang. Walaupun counter murahan, jangan diabaikan. Tunggu dia break up, bolehlah cuba-cuba untuk entry. Nak masuk sekarang boleh tak? Boleh, tapi ni punya risiko kat sini. Support dia dekat area 250. Sekatilah nak masuk mana-mana, tapi tahu support dekat mana. Kalau bocor support keluar. Kalau kata tak sanggup nak tanggung support sampai 250, ambil support yang terdekat. Mana? Sini tempat dia break up tu. Okey, 265 ke. Ni yang paling low dia pergi pada hari Jumaat. Kat situ support kita yang terdekat untuk yang nak trade cepat-cepat tu lah. Okay. Satu candle ni dah berapa persen dia berkisar. Kita tolong tengokkan untuk orang yang nak main cepat-cepat. Dia turun kat sini. Kerugian satu candle adalah itu berapa rabun pula saya. 1 ke 3%. Okay 3%. Alright. Kalau nak masuk terus, kerugian ditanggung adalah 3%. Tapi bagi saya kan, support sini bukanlah support yang kuat pun. 3% tu silalah tanggung. Bagilah up sikit lah
Okay, sebab counter ni ada potensi nak naik bagi saya. Sebab dia uptrend, dia dekat trend line elok je. Mungkin dia akan cari middle channel ni kan, dan dia punya tu confluence dengan target kita, dan confluence juga dengan tempat area dia mula start jatuh dengan jahatnya ni. Tempat-tempat area yang kritikal tu, so kita expect dia pergi carilah. Alright. Nilex daily dah GC tu apa? Golden Cross tu petanda counter tu start nak reverse up, nak naik. Adakah dia terus naik esok juga? Ya dan tidak. Mungkin ya dan mungkin tidak, tapi overall dia sedang nak buat percubaan naik lah. Kata nak kata esok tu naik tu, I don't know, tapi insyaAllah dia akan naik lah within this week or next week. Sebab dia overall dia uptrend. Risiko dia dekat sini 34 sen. Selagi dia elok je kat area 34 sen tu, suppose okay je dia nak buat uptrend lah. Okay? Okay ke tidak? Dia DC, dia kena break out dia punya middle channel ni. Kalau kita buat channel, dia kena break out middle channel ni. Okay, kalau ikut nak beli, boleh beli je, apa masalah. Sebab GC dah keluar. Tapi tak semestinya dia terus naik macam ni. Dia berdindong-dindong ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 2 minggu dia berdindong. Okay, so kalau yang tak sabar, nak betul-betul confirm dia naik, okay, boleh tunggu dia buat sideway macam ni, dindong, baru ada satu bullish yang kuat. Okay, alright, dan tunggu pullback balik. Okay, dia break out sideway, dia pullback, ada nampak reversal atau melantung kat tempat dia break out tu kan. Ni akan jadi, ni first adalah resistance. Sekali dia lepas ada bullish, kita tahu pembeli menguasai. Masa dia pullback balik, tak bocor tempat yang dia break out tu, boleh consider entry lah. So macam ni, macam ni, ni tempat dia punya sideway. Kalau nak kurangkan risiko, kalau jenis yang boleh tanggung risiko, you boleh masuk sekarang. Okay, sebab dia ada tanda-tanda bullish, dah boleh masuk sekarang. Tapi yang jenis tak suka risiko tinggi, tunggu dia patah balik lah. Tunggu dia patah balik. Kalau dia nak patah balik, kalau dia tak patah balik, cari kaunter lain yang patah balik. Kaunter lain yang jenis breakout patah balik. Usually dia patah balik. Tapi andai kata dia tak patah balik, you cari kaunter lain lah. Sebab you nak buat teknik patah balik kan, pullback kan. Pullback tu teknik patah balik. So kalau you jenis trader yang suka risiko rendah, tak maulah sakit jantung, tunggu pullback. Kalau counter ni tak buat perangai pullback tu, cari counter lain. Okay, siapa yang tak kisah pullback tak pullback, tapi dia tahu counter tu ada potensi nak naik dan dia bullish overall, you nak masuk, you boleh masuk sekarang juga. Risiko kat bawah ni, kat 350. Kalau you boleh tanggung risiko tu, then you can masuk. Sebab dia boleh patah balik, masuk balik lah kotak. Macam dia buat perangai ni kan, dia boleh patah balik pun. Alright. Tapi kalau dia nak pergi, dia boleh pergi sini, dia touch je, dia pergi terus naik atas. Tak adalah dia pergi terus sampai terus tu kan. Ada counter yang dia pergi macam tu, tapi mostly dia akan berdindong-dindong lah dulu, bercinta-cinta dulu sekejap, baru dia naik. Overall akan naik lah. Sebab dia ada satu tempat lagi, iaitu adalah gap. Gap selalunya akan di tutup. Okay, so dekat je pun dia nak tutup gap ni. Sikit je lagi, tang 405 sampai 435. So siapa yang nak beli terus, nak TP ke ada dalam kotak ni, ataupun TP terus 435, okay, you sabar je lah. Dia dindong-dindong tu. Okay, ada target kan, mission you nak dia tutup gap. Support you, contoh support yang terdekat adalah 380. Support yang jauh sikit 345. Okay,
Selagi dia support 2 ekor ni terjaga, okay, sokongan you ada, you boleh je ride. Biarlah pergi. Mungkin dia akan tercapai lah target you dekat sini. 435 ambil. Ada yang lagi motivation tinggi, mungkin dia akan pergi tunggu TP area yang resistant kat 550 tu lah. Area ni ada reject sebelum 550 555. Kalau ambil body adalah 545. Kalau ambil dia punya apa ni, ekor kepala tu, toncik tu, 555. Yang ambitious you can TP atas lah. Yang berstrategi mungkin you tunggu dia tutup gap. Yang takut tunggu dia pull back kalau dia nak pull back. Okay, macam ni contoh. Dia break out sini, adakah dia pull back? Kalau kita penunggu pull back, patah balik tak? Patah balik ke tidak? Ni naik, dia berdindong ke atas je pun, dia tak patah balik. Okay, dia tidak patah balik, so you terlepas untuk entry. Okay, yang kisah kedua, dia break out kat sini, patah balik tak? Patah balik, so orang pull back berjaya. Yang ni orang buy yang break out terus berjaya. Ini buy yang pull back berjaya, yang break out terus pun berjaya lagi lah. Dapat je keuntungan dia sampai kat sini, Cumanya okey, sini sakit jantung, turun 2 hari, naik balik, boleh kira TP. Saya rasa kalau orang yang jatuh 2 hari jatuh, hari ketiga naik, dia dah TP dah. Saya rasa tak tahulah kalau tamak bila dah naik tak nak TP. Kau dah merasa dah jatuh, kau mesti nak TP lah. Kalau tu orang yang nak short term tapi tak ada tamak. Okay, kalau orang yang jenis swing, dia faham lah. Okay, berdindor kat sini, support kat sini tak bocor pun, boleh pergi jauh lagi, ada gap kat sini boleh tutup. So orang yang beli kat sini ke dia duduk hold je lah, tantang. Itu orang swing lah, cerita orang swing. Kalau cerita orang short term 2-3 hari ni, kalau ini adalah TO ni 1, 2, 3 naik balik lah. 3 naik balik tu, ni dah jadi 1 balik. 1, 2, 3, 4. Apa hal tak naik-naik ni? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak naik-naik. Itu dah jadi tak short term dah. Dah jadi marang kerapu, marang kerempeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, 11, 12, 13, 14. Okay, berapa? 3 minggu lah. 3 minggu berdindong sayang, baru naik. Tak tahulah tu dia strategi ke mana. Tak short term sangat lah. Short term jadi swing. Tiba-tiba dia punya support dia terubah kat sini. Mula-mula dia punya support dekat RBS yang breakout 370. Bila dia berdindong kasih sayang ni, dia buat pula support terbaru dia dekat 350. Dia berubah-ubah support. Tapi at least dia ada lah sebab kenapa dia kata okey, dia nak berubah jadi swing trader. Sebab okey, ada support lagi yang kuat kat sini. Kalau dia rebound, insya-Allah dia boleh naik lagi. Okey, positif dia ada buat kajian, that's fine. Kalau dia tak tahu apa-apa, buat technical analysis pun tak tahu benda, entah buat technical analysis tak faham apa benda chart tu cakap pun. Chart ni ada berbicara, kita ada sembang, aku nak turun, aku nak naik. Ni macam aku nak naik. Dia cerita kat kita, tapi kita ni kan tak faham bahasa chart. Aku nak naik. Tapi nak naik tu ada seller yang jahat. Kau tak akan aku bagi kau naik. Aku kena tendang kau dulu. Dindong. Barulah kau boleh naik. Contoh. Boleh baca chart ni. Sembang kita sebenarnya. Tapi bila kita dah ada dalam tu, dalam tu memang emosi. Saya baru emosi dah. Saya ni macam-macam hal lah. Saya pun berbicara dengan diri sendiri. Macam mana ni? Adakah saya nak TP sekarang ataupun TP nanti? Contoh saya pada juga tamak tu. Tamak ada. Takkan tak tamak. Takkan lah tak rugi, duk untung je kerja. Boy. Tapi kalau orang terror duk untung je kerja tu, saya pernah jugalah berguru dengan dia. Alright. Yang kerja untung je. Kalau ada yang orang kerja untung saja kan, sila follow lah teknik dia. Kau bulat-bulat macam buat resepi kek kan. Kalau kita salah sikit, jadi kek mampak kek yang mendak apa panggil kek apa, dia tak naik dah. Tak naik comel.
yang sentiasa win. Ha. Normally tak dia adalah consistent profit. Maksudnya dia untung, overall untung, kerugian tu tak ada. Macam tu. Itu normal. Yang tak normal tu adalah sentiasa win ataupun sentiasa loss. Masalah kalau sentiasa loss tu memang satu wrong betul tu. Sebab tak mungkin tak menang langsung. Kau trade macam mana asyik kalah je. Tapi kalau kata sentiasa win, wow, that is very rare. Kalau sentiasa win, silalah belajar dengan dia. Memang teknik dia tu jangan dia pandai-pandai kita tambah tolak tepi. Kalau dia dah win cara dia macam tu, jenis counter dia beli macam tu, follow sebiji lah. Kadang-kadang orang tu kalau dia nak adjust pula. Kawan tu dah bagi setup, lepas tu nak adjust pula sebab dia rasa dia ada ilmu banyak kan. Itu ini contoh. Macam saya pun kadang-kadang perasan juga agak tahu pasal ni, tahu pasal tu teknik ni, teknik ni. Yang orang duk bagi setup pun cantik kan. Contoh kan kita masuk kelas ni dia bagi setup macam ni. Kita faham macam tu macam ni, kita campur-campur sikit. Mula kita jadi tidak keruan tu. Sebab kita faham terlampau lebih sangat. Terlebih-lebih pula dah jadi macam-macam rasa pula. Kan kek sebenarnya kek pisang je. Kau nak tambah macam-macam, dah jadi macam-macam dah. Tak sedap lah. Okay, kena agak-agak, kena pandai. Dia bukan sekadar teknik tau saham ni. Dia bermain dengan emosi, kepandaian kita nak buat dalam tindakan dan buat decision tu apa? Decision making. Keputusan, yes. Nak buat keputusan tu. Kemahiran membuat keputusan. Teknik you ada. Okay, teknik you ada. Contoh kat sini kita tandakan dia punya downtrend line ni, dia breakout sini. Dia akan jadi counter yang start super bullish lah kan. Okay, kita tahu dah jadi super bullish. So counter tu akan naik. Okay, tu kita dah tahu. Teknik ada. Teknik breakout dan trend line. Contoh bullish candle 2, support oleh bullish candle, pergerakan candle yang dah makan bearish candle sebelum, pergerakan candle yang dah makan sideways sebelum. This one is sideways. Apa lagi? Oscillator positif bullish, RSI bullish, okay, MACD bullish, okay, DMI belum cukup kuat tapi overall bullish. Okay, kita ada technical analysis tu. Tapi keputusan nak masuk time bila, now or wait dulu, that is keputusan. Kebijaksanaan membuat keputusan ketika market tengah live. Lepas tu orang nak beli jual beratur buat, kadang dia buat block tau. Kita tahu dah dekat chart, kita tahu dah dia boleh pergi kan, contoh. Tapi dekat market depth dia buat block tebal gila macam kita, tak boleh pergi ni, tak boleh pergi. Kita bermain dengan emosi. Kita percaya kajian kita chart yang dia boleh pergi ke kita terpengaruh dengan keadaan semasa di market tu yang nampak macam seller tengah block gila. Kita nak percaya chart ke kita nak percaya orang duk main tendang-tendang kita dekat market depth tu? Which one you trust more? Okay, kalau you adalah orang yang refer kepada chart, you kena peganglah pegangan you pada chart tu. Tapi andai kata you belajar teknik berdasarkan market depth only, dan orang yang ajar you market depth dan tak menggunakan benda-benda lain kan, dia nak intraday dan BTST ke apa ke, dia hanya rujuk yang cepat lah, yang cepat selalunya dia refer platform. Okay, kalau tok guru tu ajar dia guna platform untuk dia intraday, so follow sebiji macam dia, jangan duduk macam-macam, tengok itu, tengok ini, tengok itu, kita tak dapat buat keputusan. Sebab intraday tu you kena cepat gila buat keputusan, nak beli kan nak jual, nak masuk now kan, dia nak tunggu ni. Faham tak? That one dia ada involve dengan emosi, which is every trader ada masalah tu yang sama, nak kawal emosi walaupun setera mana dia pun. Okay, itu memang masalah perlu diatasi. Siapa yang biasa dah train how to manage dia punya emotional untuk buat decision, everything should be okay lah. Okay, dia uptrend kita tengok dalam masa Ogos ke
Oktober ni nampak overall trend. Tapi dia punya dari segi major, dari segi bulan apa ni? Sorry. Kita ambil daripada sini. Jun Okay, kalau katalah 5-6 bulan adalah downtrend, 2 bulan adalah uptrend. So 2 bulan ni kena meet this 5-6 bulan, cross up untuk dia buat super uptrend bullish. Okay, boleh. Dia kalau dia lepas kat ada gap ni, berjaya dia tutup dan dia breakout, elok dia berlindung kat atas ni, bullish dah start bullish. Sekarang kita ambil kesempatan ni sebab dia ada peluang untuk tutup gap. Kesempatan dia dekat sini, pergi sini. So kita boleh TP dekat mana-mana area ni lah untuk dapat duit. So nak ambil kesempatan yang pendek ataupun you aim big, you nak betul-betul dia super bullish, dia kena tutup gap dulu lah, nanti baru tengok. Sebab tu lah kena tahu you ni macam mana. You nak betul-betul yang jadi confirm betul-betul dia tengah super uptrend baru nak masuk, then you kena tunggu. Kalau you boleh masuk dan menanggung risikonya gap tu tutup dan dia jatuh balik, then you boleh, you ambil je lah. Dekat mana dia dah untung tu ambil. Kalau dia berjaya sampai tutup gap, dah sampai kat gap ni, ambil dulu. Alright. Terpulang panjang pula. Kita harap faham lah apa saya nak sampaikan. Alright. Sebab dia GC tau. Normally GC tu dia naik lah. Normally dari segi indikator, okay, at least dia naik lah sehari tu. Esok naik contoh lah. Lepas tu dia pull back. Lepas tu kalau dia break up balik, dia naik balik. Faham tak? Kena faham pergerakan chart tu. Ni naik, mungkin esok naik. Okay, alright. Lepas tu dia naik, kalau dia kata bullish, super bullish sangat sampai tutup gap, seterusnya kena pull back lah sikit. Kalau anda kata dia nak naik sekalipun, dia kena rehat dulu lah. Selalunya dia berehat dulu. Okay. Right. Saipak dia test resistance sini. Ni ada resistance ni, dia test tak lepas. Okay. Tapi once dia break out, sedap lah. So kalau nak beli yang dia breakout kat sini, confirm nak kata confirm tu macam mana? Dia tutup dengan candle bullish yang kuat, bukan kuku kering berdoji-doji bagai tu. Katalah ini candle bullish ni, dia tutup kat sini breakout bullish pada hari tu, the next day ke apa tu, you dah boleh cari entry lah. Maksudnya memang buyer dah berjaya breakout si jahat ini. Ini tempat neckline, tempatnya dia nak sembelih kita punya leher. Lepas tu kita berjaya tumbuk dia dengan padu, bagi bullish yang padu. Leher tak leher kita dah bernyawa lah, kita dah sampai ke atas lah, nak pergi atas lah. Okay. Tapi kena bullish yang kuat lah, dengan volume. Breakout with volume, solid candle. Bullish Marubozu ataupun bullish engulfing yang gemuk lah sikit, bukan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tak berapa nak ikhlas lagi. Yang betul-betul bullish lah. Ada chance dia uptrend ni. Kenapa macam ni adalah saya tengok kat time frame lain-lain tu. Ini time frame 15 minit nampaklah dia nak buat satu lengkuk. Siapa nampak? Mata saya nampak, sentiasa nampak lengkuk. Yang mangkuk ayun tu lah. Saya memang minat, tak tahu lah, mata saya sentiasa nampak lengkuk. Orang yang mata flat, macam ni dia nampak flat, kat sana saya nampak flat. Ada saja nampak. Orang yang mata triangle, semua benda dia nampak triangle. Saya kebanyakan mata saya, mata ni, mata saucer. Sebab dia paling senang nak nampak dia bulat. Bulat apa benda lagi? Macam mangkuk tu lah. Tak mangkuk pun dia reverse reverse head and shoulder, kepala dan bahu. Reverse nak terbalik. Kadang dia baca tu kat bawah, triple bottom, double bottom, triple bottom, head and shoulder terbalik. Inverse head and shoulder. So petanda-petanda nak naik lah kalau breakout neckline tu. Kan seronok tu. Seronok lah. Tak tahulah kata. Chart pattern penting juga. Penting banyak lah. Untuk saya suka kat tengok. Tapi sebenarnya nak laju kan flat pattern. Siapa yang laju-laju, yang orang intraday BTST, patutnya flat pattern lah. Sepatutnya.
Patutnya mata kena asah untuk tengok chart tu mana satu. Kalau kita ada 10 keluar kat screener tu ada 10 untuk kita intraday. Cari mana satu antara 10 tu yang buat flat pattern. Siapa mata boleh scan. Belajar flat pattern je. Yang lain lantak kau nak ada pattern apa, aku tak kisah. Aku nak flat pattern sebab aku tahu bila flat pattern tu dia breakout, dia pergi laju dan dia naik rancak. Dia adalah continuous pattern. Continuous pattern tu once you uptrend, you akan continuous, sentiasa uptrend. Bullish. Okay, sebab tu orang suka flat pattern. Dia penentu dia tu sebenarnya memang betul nak naik ataupun memang nak turun. Kalau dia continuous turun, dia akan terus turun lagi, naik sekejap je. Kalau dia adalah nak naik, dia akan continuous naik. Kenapa orang suka chart pattern tu? Tapi kalau kata saucer tu, dia boleh ding dong ding dong. Dia bukan continuous pattern, dia adalah apa benda panggil? Ya Allah, lupa pula. Lagi satu pattern apa panggil? Continuous tu dia sentiasa bergerak. Kita tahu nampak terus dia pattern naik dan turun. Lagi satu saya lupa. Maafkan saya, walaupun saya suka saucer, saya dah lupa. Seko lagi. Continuous pattern dengan apa pattern? Tolong jawab jap. Kalau buat live ni syok juga. Lama saya tak buat live. Sebab nak menjawab. Kalau kata ada orang, tak habis lah kita punya review. Saya seorang pun dah ke laut. Ini nak tambah-tambah ada orang live. Dah macam-macam pula tu orang. Continuous pattern. And reversal pattern. Is it reversal pattern? Chart pattern saya tengah bergoogle kat phone jap. Chart pattern, type of pattern. Alamak, Google tambah tu pula. Siapa yang laju, tolong jawab kat saya jap. Type of pattern. Oh yes, betul lah, reversal pattern. Reversal pattern atau bilateral pattern. Bilateral pattern tu yang macam kotak-kotak ke, dia ada ranging. Kalau reversal pattern tu dia nak daripada downtrend nak ke uptrend, kalau uptrend nak ke downtrend. Okay, mostly yang saucer ni apa benda dia reversal pattern. Reversal pattern ni dia boleh berlaku dalam keadaan laju, boleh juga berlaku keadaan tergedek-gedek slow. Selalunya slow. Okay, tapi kalau yang continuous pattern tu selalunya yang breakout tu lah, dia laju. Sebab tu orang suka continuous pattern rather than reversal pattern. Alright, betul lah, saya ingat lah reversal pattern. Tapi tak confident pula dengan reversal pattern. Alright. Okay, mangkuk senang nampak. Breakout je mangkuk tu dia pergi jauh. So dia punya ni adalah edge to edge. Sejauh mana dia turun, sejauh tu lah dia akan naik. Kalau ambil ni saja pun normal selalu kan kurang-kurang 30%. Selalunya macam tu. Selalunya. Tak semestinya tapi selalunya. Sebab selalunya gemuk-gemuk je kejatuhan dia tu. Mangkuk yang gemuk Mangkuk kan ada banyak saiz. Kita pulang macam kita tengok 15 minit. Taklah sebesar taklah sebesar mangkuk yang kita tengok pada daily dan weekly. So kalau tengok sini, anggaran penurunan dia. Kenapa saya tak boleh conteng I don't understand lah what happened to my trading view. Okay, apa-apalah, saya tak boleh nak conteng. Sini X to X. Siapa yang suka swing? Saya guni sebelum ni. Satu, untuk saya memang swing budak ni. Saya ambil masa dalam 3 bulan. Minimum saya punya target dalam 30% untuk 3 bulan. So saya bajet sebulan 10%. So saya tak kisah pun dia nak jadi apa, sebab saya tahu dia nak bergerak ke atas. Okay, lagi satu adalah intraday. Okay, intraday untuk short lah, BTST. Kalau intraday ada tak? Saya intraday tapi saya terswing. Ada. Sebab kalau macam contoh ni saya nampak breakout, dia boleh pergi, dia bullish. Lepas tu esoknya saya nak BTST kan, esoknya dia tak naik terus. Tapi saya tahu dia tengah bullish, so saya tunggulah sampai dia breakout balik atas tu.
support dah tahu dah dekat RBS. Ada je saya buat macam tu. Dan juga intraday. Kadang-kadang intraday tengok makin orang duk beli, so dia boleh jadi BTST. Okay. Dan yang terakhir at least dari segi mingguan lah. Mingguan tu maksud saya bukan chart mingguan tu, dari segi hari ya, dari segi candle dalam 5 hari tu bullish, kita tengah duduk di atas candle 5 hari. So insyaAllah dia trend dia sedang menaik dalam masa seminggu 2. Okay. Kalau dah tak terlepas, kalau kata 2 minggu tak naik, keluarlah. Apa benda daripada intraday kau sampai tunggu 2 minggu? Apa bendanya tu? Okay. Kalau sepatutnya intraday, you kena keluar hari tu jugalah. Dan nama pun intraday. Cuma kalau you kajian terlebih dan you believe dengan dia punya analisis yang dia tu memang kontrak trend, kita just nak tumpang-tumpang, tiba-tiba tak jadi, then you bolehlah switch if you know. Kalau you tak tahu overall dia tengah buat apa, you kajian pendek saja untuk time frame 15 minit saja contoh, dan daily saja, memang dia bertujuan untuk intraday saja, that's it. Kalau tak jadi hari tu, you kena keluar hari tu juga, terpulang. At least ada 2 guni lah, 2 guni. Satu guni swing, satu guni intraday. Siapa yang modal kecil tu try pecahkan 2. Satu untuk swing, satu untuk intraday. Okay. Kalau ada guni lebih, satu swing, satu intraday, satu macam lontong. Contoh nak beli minyak kan, sebab kita rasa insyaAllah minyak tahun depan nak naik, so kita nak beli minyak satu. So ada satu lagi, satu guni. Okay. Kalau yang memang tak ada, dia boleh beli satu counter saja. Decide lah set-set, nak swing ke nak jadi, mana yang kita lebih minat. Kalau kita memang betul-betul minat intraday, kena fokus betul-betul intraday. Cari tok guru intraday yang betul-betul yang dia pun sebenarnya intraday je. Dia tak ada alternatif lain. Memang dia memang intraday, jiwa dia intraday, betul kau intraday. Cari yang betul-betul cikgu intraday lah. Okay. Ataupun you sendiri pun dah jumpa satu kajian intraday you yang berjaya, repeating duk buat proses tu juga berjaya, then you proceed. Saya punya intraday 1, 2, 3 pattern tu ABC, mostly sebelum ni senang gila jadi. Tapi kan bila dia tak jadi tu, ayo, dah kenapa kau tak jadi 1, 2, 3 pattern. Saya punya memang 1, 2, 3 pattern. Dia spike, dia pull back. Okay, cari peluang nak masuk. Teruk-teruk pun dia breakout yang high tu, you beli kan, tunggulah 2-3 bit, 1 bit 2 bit tu dapat. Mostly macam tu lah. Tapi kalau kata 1, 2, 3 pattern tu tak jadi, I don't know. Bukan apa, sebab kita selalu dah berpegang benda tu jadi. Once dia tak jadi, oh my god, macam tu. Dia jadi macam ya. Kita kena alternatif lah. Macam strategi kita yang tak jadi, kena ada plan A, B, C intraday. Sebab dia memang risiko tinggi tau. Jangan buat main-main, nanti kering duit. Contoh, kita adalah berdasarkan indikator. Selalu kita punya indikator confirm lah, 7 cross up 21 ataupun 5 cross up 10 ke. Candle duduk atas 2 ekor tu, atas yang short term kita 5 hari dengan 2 minggu tu, dia duduk atas tu, dia naik je, kita memang untung. Mostly sentiasa jadi. Tapi tiba-tiba kita buat tak jadi, kau asam lah. So kita mula macam, apa hal tak jadi. Kalau ada guni lebih, okey, kita boleh proceed dengan kita punya teknik tu. Tapi in case kata guni tak apa nak ramai, what you should do. Okay, adakah you nak try cari satu teknik lain yang lebih terjamin untuk you pada ketika ini? Sebab teknik kadang-kadang tak sesuai setiap masa, kena berubah juga, kena switch. Okay, kalau ada satu cikgu tu yang boleh kata dia hanya pakai satu teknik ini sahaja dan memang jadi sentiasa, go for it. Okay, go for it. Memang mungkin dia dah memang jumpa memang yang tu the best. Okay, sebelum ni saya dah kata 1, 2, 3 pattern the best. Tapi once dia mencalar saya punya kepercayaan terhadap teknik tu, saya kata okay, you kena ada alternatif. What if dia tak jadi? Okay, so you boleh cuba cara lain. You ada strategi lain tak? Kalau tak ada strategi lain tu, parah juga.
kena ada satu backup plan. What if tak jadi, you nak proceed or you nak cuba cara lain. Macam mana? Okay, 1, 2, 3 pattern. Macam ni. Sepak. Okay, contoh kat sini kan, dia break up, dia naik spike with volume, lepas tu dia bullish. Okay, 1, 2, turun. Okay, dia berindang, dia buat support, boleh cari area tu. Contoh dia tengah buat support kat sini, so harga price yang alamak, tak boleh nak conteng, 875 dengan 880 kita boleh cari entry within this range lah. Kadang dia tak ambil sampai 875, tak dapat tangkap, terpaksa macam terpaksa beli harga mahal sikit, terpaksa lah ambil 880. Itu kalau you beli dekat ni 1, 2 dekat pullback. Kalau you adalah teknik orang breakout, okay, salah satu, tak kisah mana you lebih, dia ikut emosi pada ketika tu lah. Macam kadang-kadang saya beli buy on pullback, okay, dia bocor support, so the next day maybe saya tak buy on pullback lah, saya beli 1, 2, 3 pattern juga, tapi pattern yang dia dah breakout this one, dia buat highest untuk hari tu kan. Contoh ni adalah hari yang sama lah, okay, 10 juga, okay, Tuesday ni 10 hari bulan. Alright, dia buat high kat pagi tu, pukul 9.30 dia buat 890. So dia turun sampai pukul 10.15 9.30 10.15 sampai pukul 10.45 dia dah uji balik. Okay, so you beli once dia break up atas ni. Okay, dia break up 890, dia pergi kat 895 masuk. Dia punya support adalah dekat area sini, dia berdindang kat sini kan, 885. So dia kata 2-3 bit tu, you punya risiko 2-3 bit, you punya keuntungan 2-3 bit. So kalau you masuk kat sini, you dah untung 3 bit. Itu 1, 2, 3 pattern yang selalunya memang jadi tau. Selalunya memang jadi. Kalau lain-lain kita mungkin akan tengok contoh GBS intraday ni, tengok 15 minit kan. Seterusnya guna indikator lah. Guna indikator, okay, sini kita tahu ada line apa ni, resistance, breakout je kita beli. Okay, lepas tu jadi GC pula, dan dia approaching upper BB. Selalunya dia approaching upper BB, dia pergi laju kan. Untuk 2-3 bit tu lepas, dia approaching upper BB with volume, tengok ni. So insyaAllah dia memang pergilah. Pasal ada golden GC, kalau dia bertahan atas 40 sen, dia akan naik lagi. So kita boleh makan lagi 2-3 bit untuk intraday. So intraday counter macam ni memang jadi pilihan lah. Counter macam Nilex ni menjadi pilihan lah. Okay, so itu yang kata, kalau you ada support dengan Indi ni untuk macam bagi kita punya confident lah. Okay, kau dah faham kan 1, 2, 3, you dah faham 1, 2, 3. And then indicator also said this counter should go up. So you masuk lah macam ni kan, positif kan, dia tengah cross up. Lepas tu dia punya momentum ada RSI agak tinggi, tapi tinggi doesn't mean dia tak boleh go higher kan. Okay, so dia macam ni, kalau dia naik 70, 80, 90, okay, bila dia turun balik cross bawah 70 baru cabut. Cross ke bawah cross ke bawah, maksudnya dia 70, 80, 90 turun, 90, 80 turun, 70 bocor, cabut kau lah. That's an indicator lah. That's an indicator untuk support decision kita. Okay, yes, definitely you have to go up right now. In this moment right now, you kena tekan sell. Kalau tak, you rugi. Itu kita punya decision pada ketika itulah. Kalau based on indicator kan macam dia agak lambat sikit, tapi dia bagi satu confirmation tau. Dia satu confirmation, yes, betul dia jadi macam ni. Faham tak? Kita nampak pergerakan harga without indicator, kita nampak tak dia naik turun? Nampak kan? Indikator ni kenapa nak kena pakai? Sebab nak bagi confirmation. Yes, betul, dia bergerak, dia buat high low, dia break out high dia, previous high, yeah, dia nak naik. Kita nampak. Okay, dia buat GC, buy signal dekat sini. Okay, lagilah menguatkan untuk beli. Faham Faham? Bila indikator tu untuk kita bagi confirmation. Okay, kalau katanya orang newbie tak tahu apa-apa,
Dia nak refer indicator, yes you can. Di cross out everything. Okay, merah, kuning, hijau ni beratur elok. Support you adalah dekat gun 37 sen. Okay, fine. Dan tunggulah TP dekat 40 sen. Bila dia nak pergi 40 sen, lantak kat situ. Janji kita dah ada target kita, which is 1 bit below gun chart. This one gun chart, below gun ni lah. Gun ni kan gun 40 sen 30 sen ni. Aduh, saya nak mencari ayat dia susah pula rupanya. Nombor-nombor gun ni kadang untuk orang yang tak suka kaji langsung, simple saja. Gun ni akan menjadi sebagai support dan resistance. Contoh, kalau harga di bawah 37 sen, 37 ni akan jadi dia sebagai resistance. Tapi bila dia dah lepas, okay, kat sini dia dah lepas, dia akan jadi support pula. Resistance become support. So kita akan jadi support baru yang terdekat 37 sen bila kita beli kat atas ni. Dan antara 1 bit 2 bit kita beli area atas ni, so 3 bit 37 365 mana, 365 360 jatuh bawah 360 baru keluar. So dia tak jatuh. So kita proceed. Okay, kita expect nak TP 1 bit below resistance gun. Sebab selalunya orang ke queue tebal dekat harga-harga gun ni. Sini akan jadi tebal blok kat sini, sini akan jadi tebal support, sini akan jadi tebal resistance. So kita queue takut tak lepas, dia tak ambil kita. So kita queue 1 bit bawah gun. Okay, dia pergilah tapi dia lambat. Tapi dia tak bocor support ni, insyaAllah dia pergi naik atas juga. Sebab yang penting yang overall trend ni, merah kuning hijau ni masih lagi keadaan bullish. Dia belum bocor, masih dia macam ni. Merah kuning hijau ni beratur betul. Itu dari segi indikator yang orang tak tahu apa-apa, yang memang dia refer indikator saja. Tapi kalau yang faham pergerakan harga, yes you know 1, 2, 3. Buat higher high, dia buat higher low, dia break out dia punya previous higher high, dia pergi up. Dia naik atas. Okay, boleh ya? Saya rasa sampai situ saja. Tadi saya dah tunjuk lah yang air sahamnya tu kan. Air sahamnya. Okay, sekejap. Tenaga dia punya related. Ini semuanya tambah share. Bukan membuang, menambah share dekat tenaga nasional ni. Dan dia yang peer to peer dia Jets, Afcon ni dengan Gopeng. Dan juga boleh tengok kaunter-kaunter mana lagi yang dia ada projek bersama lah. Okay, cari. Dia selalu cerita dekat sini lah latest announcement ke benda-benda ni, buka satu-satu, tengok news balik. Dia ada kawan dengan siapa, semua dia cerita. Okay, projek dengan siapa. Semua dia cerita. Lepas tu baca di Age. Okay, pertama yang weekend, dia ada kat situ cerita lah jerung-jerung duk beli share apa yang dia tiba-tiba tambah kat situ kan. Something wrong situ, mungkin dia nak something wrong pula, something good dari kat situ. Kalau dia tambah tu, dia nak push harga naik lah tu. Tak lama lagi counter yang berkaitan dengan kereta tu, kita tengok juga. Okay. Okay, I think that's all for today. Okay, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan pergi ke Telegram Game Borak Saham. Saya minta maaf lah, hari ni tak teratur betul lah apa saya nak cerita. Saya terganggu dengan recording tu mula-mula. Cik alasan suka, manusia dia suka excuse. Tapi betul, tadi saya dah rakam elok, dia jadi hal. Lepas tu tak boleh nak melukis-lukis pula. Dengan trading view saya pun tengah problem juga sekali. So gitulah cerita dia. Okay, nanti saya nak kena pasal masalah entah. Okay, siapa nak join Telegram support group saya, kena beli indikator dululah. Indikator tu as commitment. Harga komitmen saya untuk buat indikator tu, untuk buat group, untuk share apa-apa benda-benda tu, saya letakkan pengeras dia RM100, which is saya rasa murah. Sebab masa dulu susah gila nak cari indikator yang bodoh-bodoh sakat cross tu pun. Kadang-kadang kita yang basic kan boleh letak 3 je indikator dulu. Sekarang 2 je. So saya nak indikator, masa tu tak tahu apa pasal indikator. Wow, mahal-mahal gila.
Ada yang indikator plus kelas kot, dia buat kelas ke apa benda dengan group support jadi 1,500, 1,000 apa benda-benda. Hmm, mahal-mahal lah 300. So saya tak, siapa ni, kita tak nak perlukan benda lah tu, tapi nak harganya agak berpatutan. So saya letak RM100. Kalau tak below terlampau murah sangat, tak, kita berusaha keras juga kan, untuk bagi masa kita luangkan masa macam untuk buat review, untuk share up masa kita. Sepatutnya kita fokus pada trading kita saja, tapi kita share dengan orang lain. So that commitment perlukan bayaran, sebab apa benda kita buat dan kerja kita pun dibayar kan, setiap jam, per hour, minit, barulah dapat gaji tu. So saya letak diorang commitment tu RM100, which is I think affordable for everyone lah in dunia trader ni. Kalau RM100 tu tak mampu, I think kena cari modal dululah. Modal, sebab RM100 saya rasa dah cukup murah lah untuk dunia saham. Di luar sana RM1 boleh dapat macam-macam jugalah, boleh beli tepung ke benda-benda tu. Kalau rasa kepentingan RM100 untuk beli barang, tak payahlah beli indikator dalam join group tu. Cari peluang lain untuk dapat buat beli saham juga tanpa beli indikator. Cumanya kata kalau nak join saya, that is pengerasnya. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.